Video ini menerangkan tentang syarat-syarat orang yang wajib menunaikan solat, syarat-syarat sah solat serta apakah akibat kepada orang yang sengaja meninggalkan solat. Diharap selepas menonton video ini, para pelajar dapat mengenal pasti siapakah yang wajib menunaikan solat dan apakah syarat-syarat sah solat. Inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Maksudnya, sesungguhnya, solat itu adalah kewajipan yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Maksudnya, peliharalah kamu, kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Ra'sul amri fal Islam. Man aslama salima wa amuduhu as-salah wa dhirwatu sanamihil jihad fi sabilillah. Maksudnya, pokok pangkal segala sesuatu adalah Islam. Sesiapa yang memeluk Islam selamat. Tiangnya adalah solat dan kemuncaknya adalah jihad fi sabilillah. Sabda Nabi lagi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarakas salah. Maksudnya, perbezaan lelaki muslim dengan seorang yang syirik dan kufur ialah meninggalkan solat. Siapakah yang wajib solat? Ada syarat untuk menentukan sama ada seseorang itu wajib solat ataupun tidak. Yang pertama, Islam. Orang kafir tak perlu solat tau. Kalau solat juga sia-sia aja. Yang kedua, berakal. Orang gila, mabuk dan pitam tak wajib solat. Tapi jangan buat-buat gila lah pula. Yang ketiga, balik. Balik tu apa? Balik tu cukup umur. Nak tahu macam mana dah balik? Bagi lelaki telah bermimpi basah dan bagi perempuan pula telah keluar darah haid. Sekiranya tidak ada tanda-tanda tu, apabila dah capai umur 15 tahun, itu sudah dikira sebagai balik. Yang keempat, suci daripada haid dan nifas. Kalau ada keuzuran macam ni, jangan rajin nak solat tau. Berdosa dan tak perlu ganti solat apabila haidnya telah berhenti. Yang kelima, boleh mendengar dan melihat. Kalau dilahirkan buta, tuli dan bisu sejak kecil, maka terangkat kewajipan ke atasnya daripada melakukan solat. Kerana apa ya? Kerana panca inderanya tidak mampu menerima ilmu dan pengetahuan. Masih kurang faham kan? Okey, nak tahu lebih lanjut lagi? Tanyalah Ustaz. Okey, kita dah tahu siapa yang wajib solat. Sekarang, kita tengok pula macam mana nak pastikan solat kita sah atau tidak. Tak bolehlah main hentam je. Okey, menurut para ulama, antara syarat-syarat sah solat yang utama ialah yang pertama, suci badan, pakaian dan tempat daripada najis. Perkara yang termasuk najis ialah seperti air kencing, darah, nanah dan sebagainya. Kalau kita nak belajar lebih detail lagi, sebenarnya panjang lagi tentang najis. Okey, jadi kenalah belajar bab khusus tentang najis. Seterusnya, syarat yang kedua ialah suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil tu apa? Okay, hadas kecil ialah segala suatu peristiwa atau kejadian yang menyebabkan seseorang perlu bersuci
hanya dengan berwudu atau tayamum. Contohnya, seperti keluar sesuatu dari qubul atau dubur. Hadas besar pula ialah segala sesuatu atau keadaan yang menyebabkan seseorang perlu bersuci dan mandi wajib. Seperti keluar darah bagi perempuan, keluar air mani dan sebagainya. Yang ketiga, menutup aurat. Aurat bagi lelaki adalah bermula dari pusat hingga ke bawah lutut. Dan bagi perempuan pula, seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Yang keempat pula ialah menghadap kiblat. Kalau solat tak menghadap kiblat, maka solat tak sah lah. Okey, mana arah kiblat? Arah kiblat ialah arah kedudukan Kaabah yang terletak di Mekah. Yang terakhir ialah yakin masuk waktu. Nak solat fardu ni tak boleh sesuka hati kita nak solat bila. Tapi pastikan bahawa telah masuk waktu solat tertentu, barulah kita boleh solat. Okey, jadi syarat-syarat yang saya sebutkan ni perlu kepada perincian lagi. Okey, kalau belajar sekadar hanya tahu 1, 2, 3 macam tu belum memadai. Okey, jadi banyakkanlah lagi menuntut ilmu supaya kita mampu melaksanakan kewajipan kita sebagai seorang Muslim dengan lebih sempurna. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solat tiang agama. Sesiapa yang mendirikan solat di dalam kehidupannya, berarti dia sedang mendirikan agama di dalam kehidupan. Dan seandainya seseorang itu tidak mendirikan solat, bahkan menjadikan solat itu sebagai perkara yang dilenggah-lenggahkan, maka dia seumpama meruntuhkan nilai agama dalam kehidupan. Di antara kelebihan ataupun janji Allah kepada orang yang mendirikan solat adalah kehidupannya akan diluaskan dan dijauhkan daripada kesempitan hidup. Kadang-kadang kehidupan kita dirundung dengan pelbagai masalah. Di antara puncanya disebabkan adalah tidak mendirikan solat dalam kehidupannya. Tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk mendapatkan kehidupan yang berkat, kehidupan yang dimudahkan, kehidupan yang dirahmati oleh Allah, sudah pasti kita jaga hubungan dengan Allah, kita jaga hak Allah, kita dirikan solat dalam kehidupan kita, berarti kita sedang dirikan agama dalam kehidupan kita. Moga-moga orang yang solat itu akan berjaya seperti mana dinyatakan oleh Allah, qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Yang mana berjayalah orang-orang yang solat, iaitu orang-orang yang mendirikan solat di dalam kehidupan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.